Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli dan juga Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Seperti biasa dalam Awani Pagi ini, kita nak membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini berita-berita penting yang perlu anda tahu. Hari ini, hari Sabtu, pastinya ramai sudah pun ada perancangan untuk keluar, untuk beriadah, untuk pergi ke shopping kompleks, membeli belah dan sebagainya. Pastikan anda jaga segala SOP dan tengoklah dulu apa yang kita nak kongsikan kepada anda semua, Fizi. Ya, untuk pagi ini perkongsian dan juga pembincangan yang boleh dilakukan oleh anda dan juga rakan-rakan serta ahli keluarga anda adalah berkaitan dengan isu pemilikan saham Ketua Pengarah ataupun Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, yang mana polis semalam telah pun menyatakan mereka akan melakukan siasatan terhadap kes melibatkan isu KP SPRM ini. Ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang menyatakan bahawa siasatan terhadap KP SPRM Tan Sri Azam Baki akan dimulakan selepas PDRM terima laporan berhubung dakwaan terhadap beliau pada Jumaat pagi. Dan kata Hamzah Zainuddin, difahamkan kes melibatkan Azam Baki kini disiasat mengikut Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Dan kata beliau, kalau kesalahannya dilakukan atas sifat menyalahi Akta Security Commission, mereka akan buat siasatan dan kemudian kita akan menerima maklum apa yang berlaku. Kalau ada kesalahan lain, akan kita mulakan siasatan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga kita tahu bahawa Tan Sri Azam Baki sebelum ini telah pun menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan beliau memiliki saham dengan jumlah yang melampau. Kata beliau, beliau tidak terlibat langsung dalam urusan pemilikan saham, malah tuduhan yang mendakwa terdapat konflik of interest di pihaknya juga tidak berasas. Dan Azam sebelum ini telah pun menjelaskan saham-saham itu dibeli melalui pasaran terbuka oleh adiknya menggunakan pembiayaannya, dan saham-saham syarikat yang dibelinya oleh syarikatnya tidak kaitan dengan siasatan SPRM. Bahkan jelas Azam, saham-saham itu telah pun dipindahkan kepada akaun milik adiknya, dan dalam pada itu mengenai tuduhan yang mendakwa beliau mengawal banyak syarikat, Azam menyifatkan itu satu pembohongan besar oleh pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan persepsi negatif terhadapnya. Jadi isu berkaitan pemilikan saham antara Tan Sri Azam Baki dan juga adiknya ini dilihat satu isu yang sedang hangat dibincangkan sejak daripada beberapa hari yang lepas, dan ini selepas whistleblower telah pun mengeluarkan maklumat tersebut di akaun media sosial. Dan ini melihat kepada pemilikan saham sama ada ia menyalahi undang-undang ataupun tidak. Apapun, kita melihat kepada satu perkara berkaitan dengan integriti, iaitu melibatkan KP SPRM itu sendiri, dan kita juga rakyat sudah pasti mahu melihat bahawa siasatan telus dapat dijalankan tanpa sebarang campur tangan berkaitan dengan mana-mana pihak ataupun melibatkan kepentingan peribadi dan sebagainya. Kita harapkan supaya SPRM tidak menyiasat SPRM, tetapi badan bebas lain yang boleh menyiasat SPRM berkaitan dengan isu tersebut, dan sama ada ia ada kena-mengena ataupun tidak berkaitan dengan siasatan-siasatan SPRM sebelum ini, dan bagaimana kita lihat adakah ia akan mempengaruhi sedikit sebanyak kes tersebut sekiranya Tan Sri Azam Baki iaitu KP SPRM sendiri terlibat dalam isu tersebut. Tetapi apapun, penjelasan telah diberikan oleh Tan Sri Azam Baki berkaitan dengan perkara tersebut, dan beliau telah pun menafikannya, tetapi satu badan bebas untuk menyiasat perkara ini secara terperinci, secara menyeluruh sudah pasti perlu dilakukan untuk memastikan bahawa nama Tan Sri Azam Baki dapat dibersihkan, dan rakyat juga faham dan juga jelas berkaitan dengan isu ini sama ada ia melanggari undang-undang ataupun Akta Suruhanjaya Sekuriti dan sebagainya ataupun tidak, dan sama ada amalan yang dilakukan oleh Tan Sri Azam Baki dan juga adiknya ini adalah amalan yang biasa ataupun amalan yang boleh mengundang kepada pelanggaran akta-akta tertentu. Itu yang sedang dibincangkan dan juga hangat diperkatakan pada ketika ini. Tapi kita faham Hafizi, sudah ramai yang pihak membuat laporan polis berkaitan dengan isu tersebut. Dalam masa yang sama juga ramai juga pihak yang menyatakan kepada Tan Sri Azam Baki supaya beliau direhatkan apabila siasatan dijalankan nanti. Ramai juga melihat kepada ini ia adalah imej kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang membantas rasuah, dan bagaimana sekiranya ini akan mencalarkan imej integriti pasukan yang mencegah rasuah ini dalam negara kita. Bagaimana ini akan mempersoalkan orang kata kepercayaan rakyat terhadap sesebuah agensi kerajaan. Itu adalah isu yang melingkari berkaitan dengan pemilikan saham Tan Sri Azam Baki dan juga adiknya ini. Apapun, kita harapkan rakyat mendapat penjelasan yang lebih baik dan juga tuntas berkaitan dengan isu-isu yang melingkari pemilikan saham ini.
Betul. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, sejak beberapa hari yang lalu, ramai juga pihak-pihak dan juga individu-individu, begitu juga parti-parti memohon agar Tan Sri Azam Baki direhatkan sementara bagi siasatan dapat dijalankan. Kerana ada juga sebagai contohnya, semalam saya menembual daripada Rasuah Buster sendiri telah pun menyatakan pendirian mereka agar mereka meminta agar Tan Sri Azam Baki direhatkan seketika supaya siasatan lebih mendalam dapat dijalankan. Kita tak mahulah SPRM, mungkin siasat SPRM sendiri, jadi perlukan satu badan yang bebas untuk menyiasat SPRM. Sekiranya wujud salah laku dan sebagainya, kerana sekiranya Tan Sri Azam Baki akan terus berada dalam SPRM, dakwa daripada Rasuah Busters, ia akan menyebabkan satu liability ataupun satu tanggungan yang perlu ditanggung oleh SPRM. Bukan saja nama Tan Sri Azam Baki pada ketika ini, dakwa mereka sudah tercalar sedikit disusulan terpalit dengan dakwaan ini, tetapi nama SPRM itu sendiri, persepsi rakyat terhadap badan-badan ini sekaligus telah pun menurun ataupun telah pun merosot disebabkan oleh ada isu-isu ataupun ada skandal-skandal yang terpalit dengan pegawai-pegawai awam yang terlibat dalam isu-isu ini. Dan pastinya mengenai satu lagi isu adalah mengenai tindakan Tan Sri Azam Baki yang menyerahkan surat saman kepada whistleblower. Ada juga yang menyatakan tindakan ini yang mengheret pemberi maklumat ke mahkamah ini adalah sangat tidak wajar dan ia sekaligus adalah bertentangan dengan prinsip ketulusan. Dan apapun itu antara perkara-perkara yang boleh kita perbincangkan juga mengenai kes melibatkan Tan Sri Azam Baki ini. Dan kita nak tinggalkan cerita itu terlebih dahulu. Persoalannya mungkin anda boleh kupaskan sendiri, anda boleh jawab sendiri dan juga kita akan bawakan respon-respon daripada individu dan juga daripada mereka yang ingin menyatakan pendirian mereka terhadap kes ini. Tetapi satu lagi kes sebenarnya, Fizi, kita nak lihat, iaitu melihat kepada SOP COVID-19 pada ketika ini. Negara pada ketika ini telah pun, iaitu bermula hari ini, kerajaan telah pun menangguhkan proses ataupun kerajaan telah pun menangguhkan umrah bagi umat Islam yang ingin pergi ke Mekah selama sebulan. Jadi kalau kita lihat menyoroti semula kenapa kita menangguhkan ini disebabkan oleh varian Omicron. Kebanyakan varian Omicron yang datang masuk ke dalam negara kita adalah daripada Arab Saudi. Lebih daripada 5%-nya adalah daripada Arab Saudi. Jadi kerajaan memutuskan untuk menangguhkan seketika. Wujud satu lagi isu di mana selepas membuat penilaian dan juga selepas membuat penelitian, ada di antara jemaah-jemaah yang baru pulang dari umrah ini, mereka ini dijangkiti COVID-19, varian Omicron. Dan akhirnya setelah diperiksa, mereka ini sebenarnya tidak divaksin langsung ataupun tidak lengkap vaksin mereka. Jadi timbul satu persoalan, bagaimana sebenarnya mereka boleh terlepas? Walhal SOP untuk pergi ke umrah adalah perlu melengkapkan vaksinasi. Jadi ini penjelasan daripada KDN, iaitu Kementerian Dalam Negeri, yang mengakui terdapat kekilafan dalam proses pemeriksaan sehingga 17 individu tanpa vaksin terlepas menunaikan umrah dan juga kemudian kembali ke Malaysia baru-baru ini. Kata Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kesalahan tidak harus diletakkan kepada Jabatan Imigresen kerana setiap yang hadir ke sempadan negara sudah membawa boarding pass ataupun pas pelepasan. Benarlah apa yang dikatakan. Jadi kita perlukan satu integrasi daripada semua pihak-pihak yang berwajib ni. Tak kira daripada KDN, Jabatan Imigresen, begitu juga syarikat penerbangan dan juga agensi. Agensi ini sepatutnya yang membuat tapisan awal terlebih dahulu. Sekiranya mereka telah pun divaksin ataupun sekiranya mereka tidak divaksin, tidak seharusnya dibenarkan untuk umrah semata-mata untuk kaut keuntungan saja. Kita nak kerjakan ibadah ni, tapi kalau kita dah menipu pada awal ni, anda nilailah sendiri bagaimana ibadah mereka itu. Ya, dan dalam masa yang sama juga, bagi saya kata Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini menyatakan bahawa ialah kita manusia biasa dan kita belajar daripada apa yang berlaku dan insya-Allah kita akan perbaiki. Jadi kita jangan menuduh begitu saja ada kekhilafan di situ dan insya-Allah kita akan perbaiki sebab perkara-perkara ini tidak pernah berlaku. Tapi ini mencetuskan persoalan. Yang pertamanya adalah bagaimana 17 orang, kalau seorang terlepas, dua orang terlepas tu kita boleh faham lagi, tapi 17 orang ni melibatkan satu jumlah yang banyak. Ini menimbulkan persoalan bagaimana connection di antara agensi-agensi yang membawa jemaah umrah ini pergi ke Arab Saudi ini dan juga hubungan mereka dengan yang menjaga
gatekeeper untuk proses melakukan umrah keluar negara dan sebagainya ini, bagaimana hubungan mereka? Adakah hubungannya melibatkan kepentingan peribadi sehingga menyebabkan ada 17 orang, jumlah yang begitu ramai sekali terlepas membuat umrah tanpa ada vaksinasi? Benar, walaupun kita tidak orang kata mewajibkan vaksinasi, tetapi itu adalah penting kepada kita untuk melawan virus COVID-19 yang sekarang ini kita lihat Arab Saudi menjadi penyumbang terbanyak varian Omicron di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana kita ingin melihat supaya proses integriti ini dapat dijalankan dengan lebih telus, supaya tiada berlaku ataupun salah laku jenayah yang berlaku tidak melibatkan rasuah. Mungkin ini yang mencetuskan persoalan bagaimana ini boleh berlaku kekhilafan, dan kita tidak hanya mahu menerima alasan sebagai ia kesilapan manusia, ia boleh berlaku, kita akan perbaiki pada masa hadapan. Kita ingin melihat sesuatu yang serius dilakukan, sebab Hafizi ini baru 17 orang tapi belum kita Sebenarnya ketahui Hafizi, lagi. 17 orang ni yang dijangkiti. Tapi kalau kita tengok beribu-ribu yang jemaah-jemaah ni pergi ni, kita tak tahu berapa sebenarnya jumlah mereka yang tidak divaksin yang telah pun terlepas ni. Ada 11,000 orang yang pergi. Daripada jumlah itu 1,300 yang dijangkiti COVID-19. Daripada 1,300 ni 50% lebih daripada 50% daripadanya adalah jangkitan daripada Arab Saudi yang membawa kepada varian Omicron. Jadi 17 orang ini yang terlepas tak divaksin tetapi terlepas menunaikan umrah. Dan kita tahu kalau tak divaksin itu adalah anda sendiri yang punya risiko, tetapi jika anda tidak divaksin dan anda membawa jangkitan itu, anda merisikokan orang sekeliling anda. Jadi itulah yang menjadi persoalan sekarang ni. Ini perlu dijawab. Alasannya perlu dijawab satu penjelasan tuntas. Sebab memang kita tidak mahu menuduh individu ataupun agensi-agensi yang lain menuduh dalam membuta tuli sahaja. Tetapi perlu dijelaskan dengan secara terperinci bagaimana terlepasnya individu-individu yang tidak ada vaksin ini. Sebab semua rakyat Malaysia terima vaksinasi, bantu sama-sama dalam satu keluarga yang besar untuk memastikan Malaysia ini selamat. Tetapi disebabkan oleh ada kepincangan, kelompongan-kelompongan inilah yang membuatkan Malaysia berada dalam risiko untuk menghadapi gelombang-gelombang yang lain pula, Hafizi. Yang sama kita lihat seperti di negara-negara di Amerika Syarikat, di UK yang mencatatkan peningkatan kes jangkitan Omicron yang begitu tinggi sekali, yang pernah mereka hadapi lebih buruk daripada pada awal COVID-19 itu tercetus, Hafiz. Betul. Dan sebenarnya kalau bercakap mengenai isu umrah ni, pastinya kupasan kita akan bawakan bagaimana dengan SOP-nya, bagaimana dengan tahap risikonya. Itu semua akan kita bawakan kerana pada hari ini akan bermulanya penangguhan itu selama sebulan. Jadi kita akan bawakan kupasannya lebih lanjut untuk kita bertanyakan kepada pakar mengenai keputusan ini. Cumanya satu lagi sebenarnya kita nak ulas sedikit mengenai sebelum ini viral video mengenai kanak-kanak yang didakwa warga Rohingya yang kanak-kanak ini walaupun kecil, walaupun saya kira usia mereka sekitar 10 tahun, 11 tahun, tapi tindakan mereka ni seperti gangster. Pergi ke kereta-kereta, ketuk pintu kereta, kalau tak bagi duit, macam-macam sign ditunjukkan, macam-macam tindakan dibuatkan oleh mereka. Kasar. Kasar lah kiranya. Jadi mungkin boleh saya katakan ini satu tindakan yang perlu kita bendung mereka, kerana apabila mereka dah dewasa nanti mungkin mereka akan menjadi gangster besar. Jadi Long pastinya Tiger. Long Tiger, macam Long Tiger lah. Jadi pastinya kita perlu satu tindakan yang lebih tegas dalam kita memerangi warga-warga Rohingya ni. Walaupun kita dah sediakan tempat untuk mereka berlindung di sini, tapi ini bukan alasan untuk mereka menjadi gangster seperti ini. Kata Menteri Dalam Negeri, jangan naik kepala. Itu ringkas ya katanya. Iaitu beliau sendiri memberi amaran kepada etnik Rohingya termasuk mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Dan beliau berkata demikian sebagai respon tindakan pengemis kanak-kanak dari etnik berkenaan yang bersikap kasar seperti yang tular baru-baru. Yang tegasnya, semua orang tidak kira warga negara atau sebaliknya perlu mematuhi undang-undang ditetapkan ketika mereka berada di Malaysia, tidak ataupun tiada yang terkecuali. Kerana Datuk Seri Hamzah sendiri sudah katakan sudah hampir 2 tahun berjuang untuk memastikan mereka yang mempunyai kad UNHCR dan faham akan kedudukan mereka. Mereka bukan rakyat, mereka hanya duduk di sini sebagai pelarian. Dan kena faham bahawa Malaysia bukan negara yang menjadi simetris kepada pelarian kerana kita hanya membantu. Jadi atas sifat
peri kemanusiaan itu kita cuba membantu sebaik mungkin, tapi jangan sampai naik kepala. Itu amaran yang diberikan kepada masyarakat ataupun kepada mereka yang memegang kad UNHCR ini. Anda bertapak dalam negara kita, ikut undang-undang kita sendiri. Ya, betul. Tapi boleh dikatakan bukanlah semua kita menghukum, bukanlah semua perlu kita lihat. Ia hanyalah pelakuan individu-individu tertentu dalam etnik Rohingya ini. Tapi kita faham mereka juga mempunyai komuniti yang cukup besar. Dan kita juga dapat lihat, Fizi, ada di sesuatu kawasan itu, golongan Rohingya ni begitu ramai sekali mereka dalam kawasan tersebut. Ada yang berniaga dan sebagainya juga. Itu yang menimbulkan persoalan. Ada yang melanggar, orang kata melakukan jenayah, pecah, curi dan sebagainya. Ini adalah golongan-golongan tertentu, individu-individu dalam sesuatu komuniti. Jangan kita menghukum kesemua sekali, tetapi perlu kita ingatlah di mana bumi berpijak, di situ langit kita junjung. Dan sebab itulah kita perlu memastikan bahawa kalau ada komuniti Rohingya dalam kalangan dalam masyarakat anda itu, dalam tempat duduk anda itu, bolehlah kita pantau-pantau selepas ini keadaan mereka, apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada pihak berkuasa, mereka pun mungkin tak cukup orang, ya Fizi. Dan kita yang menjadi mata dan juga telinga pihak berkuasa, bagaimana perlakuan mereka, bagaimana keadaan mereka, situasi mereka, sama ada mereka ini perlu dibantu, sama ada mereka ini tidak perlu dibantu, sama ada mereka ini perlu diberikan pengawasan. Mungkin anda merasakan curiga akan sesuatu rumah yang didiami mereka itu, apa yang mereka lakukan dan sebagainya dalam rumah tersebut, sama ada aktiviti-aktiviti lain yang mereka lakukan. Itulah yang menjadi orang kata tanggungjawab kita semua untuk pastikan bahawa komuniti masyarakat dalam penduduk kawasan-kawasan tertentu ini selamat, walaupun dengan kehadiran warga etnik Rohingya ini. Dan kita ingin bercerita berkaitan dengan satu lagi isu yang sejak daripada bulan 12 hari itu menjadi persoalan dan juga isu yang begitu-begitu hangat sekali sebelum isu banjir menjema, iaitu berkaitan dengan isu kenaikan harga barangan dan juga makanan, dan khusus kepada isu telur dan juga ayam. Yang mana kata Menteri Kabinet NHP ini, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, yang menyatakan bahawa pengguna kena bersedia dengan peningkatan harga siling ayam segar dan telur sejurus skim harga maksimum keluarga Malaysia tamat Februari ini. Kata beliau lagi, ia bagi mendapatkan situasi menang-menang antara pengguna dan peternak yang terpaksa menanggung peningkatan kos operasi perniagaan. Beliau berkata pihaknya mengakui penetapan harga beberapa barangan keperluan termasuk ayam segar yang kini berada paras siling RM9.10 sekilogram sedikit kompleks untuk diselaraskan dalam memastikan bekalan mencukupi di seluruh negara. Ujarnya jangkaan kenaikan harga dibuat menerusi sesi libat urus yang diadakan oleh Kabinet NHP bersama pelbagai agensi termasuk MOF, Kementerian Industri Makanan, MAFI dan Persatuan Peternak, dan kerajaan akan mengkaji semula harga siling selain mencari mekanisme terbaik supaya tidak mana-mana pihak terbeban dengan penyelesaian harga yang telah pun ditetapkan. Dan sejauh mana kita boleh kawal harga itu, kalau terlalu lama ia akan jejaskan industri peternak ayam. Betul, kita kena bersedia, peratusannya tidak pasti, tetapi jangan risau, Kabinet NHP jaga kepentingan pengguna, kita sentiasa akan membuat libat urus. Itu antara penjelasan dilakukan berkaitan dengan isu harga bekalan ayam dan juga telur. Dan kita tahu isu bekalan ayam dan juga telur ini telah pun mulai tinggi sejak daripada bulan Disember yang lepas, pada awal bulan Disember lepas, dan ini menjadi isu yang begitu hangat sekali. Antara inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan dengan mengimport ayam sejuk beku dimasukkan dalam negara kita untuk mengurangkan kebergantungan kepada ayam tempatan. Dalam masa sama juga ini dapat sikit sebanyak menstabilkan harga barang. Kemudian kita ada skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM yang telah pun dikuatkuasakan. Tetapi apabila ia tamat Februari ini, itu yang menjadi persoalan kepada pengguna. Sebab Hafizi, rakyat ni bergantung sepenuhnya kepada harga-harga barangan keperluan asas ini. Mungkin ada di luar sana yang mahu baru mulakan hidup, yang nak menyara keluarga, nak membawa makanan letakkan atas meja. Walaupun peningkatan hanyalah 30 sen ke 50 sen ke, ini sikit sebanyak menjadi satu jumlah yang besar untuk mereka. Sebab kadang-kala ialah kita orang lelaki ni, Fizi, kalau tak ada duit, itu menjadi cabaran yang begitu tinggi. Sebab kita akan lihat
tenung muka anak bini. Itu yang buatkan kita sedih sekali jikanya harga-harga barangan ini naik akan menjejaskan mereka ini, dan kita juga akan dapat lihat kesan kepada ekonomi rakyat itu sendiri, dan kita harapkan satu penyelesaian dan juga mekanisme dapat dijalankan oleh Kabinet DCP untuk mencari jalan lah bagaimana sebenarnya, adakah disebabkan oleh peningkatan rantaian bekalan dedak makanan-makanan untuk ayam ini, adakah disebabkan oleh rantaian logistik, di mana sebenarnya isu, adakah disebabkan oleh orang tengah peningkatan harga. Itu yang menjadi persoalan dan juga tanggungjawab untuk Kabinet DCP untuk menyiasat dengan lebih telus sama ada ia akan membolehkan supaya harga ayam itu dapat diturunkan. Dan kita nak tinggalkan juga mengenai isu harga ini, nanti kita akan dapatkan juga kupasan daripada Kabinet DCP mengenai perkara ini. Cumanya sebelum kita berhenti berehat ni, ringkas saja saya nak bawakan kepada mereka yang terlibat dengan banjir. Masa-masa banjir ini sekiranya banyak barang-barang musnah, terutamanya bagi buku-buku teks pelajar-pelajar ini. Sekiranya buku-buku teks ini rosak, jadi ini jaminan daripada Menteri Pendidikan sendiri yang katanya pelajar yang mengalami kerosakan buku teks akibat banjir tidak perlu membayar ganti rugi atau menggantikannya dengan buku teks baru bagi menjalani sesi persekolahan bermula minggu depan. Apakah perinciannya? Anda boleh baca di laman web kami di astroawani.com. Dan pasti yang selepas ini banyak lagi perkembangan kita nak bawakan di Awani pagi ini. Kita nak melihat juga kepada isu banjir dan juga beberapa lagi isu lain. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, seperti dijanjikan saya nak bawakan mengenai perkembangan banjir di seluruh negara. Kita menyaksikan perkembangannya semakin positif. Banyak negeri-negeri telah pun pulih dan pada ketika ini hanya 4 negeri saja yang masih terjejas dengan banjir ini, dan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS juga dilihat semakin hari semakin menurun apabila sehingga pagi ini sebanyak 4,751 saja mangsa banjir yang masih lagi berada di 69 PPS yang masih lagi aktif. 4 negeri ini adalah di negeri Pahang, Johor, Melaka dan juga Sabah, dan di mana kalau kita lihat negeri Johor masih lagi mencatatkan jumlah mangsa yang tertinggi di 56 PPS dengan 3,971 mangsa, dan diikuti dengan negeri Melaka sebanyak 4 PPS dibuka melibatkan 389 mangsa, di Pahang 374 mangsa di 8 PPS, dan juga di Sabah 17 mangsa di 1 PPS. Ini perkembangan banjir yang kita boleh lihat. Dan pastinya selepas mereka berpindah daripada PPS daripada PPS pergi ke rumah mereka, satu lagi hal mereka kena fikirkan iaitu nak mengemas, nak membersihkan. Itu juga memerlukan perhatian kita sebagai rakyat Malaysia, dan alhamdulillah NGO-NGO kita pun banyak dah menggerakkan misi-misi untuk bantu masa-masa banjir ni, Fizi. Ya, dan selain bercerita berkaitan dengan isu banjir ini, untuk negeri yang baru saja habis ataupun airnya telah pun surut dan tidak mengalami banjir temenung dan sebagainya, ini sudah pasti memerlukan keringat dan juga tenaga yang begitu kuat untuk penduduk-penduduk dalam kawasan banjir ini untuk memulihkan semula harta benda mereka, mencuci peralatan, baju yang dipakai yang dipenuhi lumpur itu kadang-kadang memerlukan sehingga 3 hingga 4 cucian barulah boleh hilang kesan lumpur. Nak hilangkan bau lumpur di dalam rumah tu pun begitu sukar sekali. Jadi mereka sangat-sangat memerlukan bantuan daripada NGO, rakyat Malaysia, persendirian, tak kira anda di mana saja. Jika tak dapat salurkan dari segi keringat, mungkin boleh salurkan dari segi kewangan jika mampu. Jika tak mampu salurkan dari segi kewangan, kita boleh cari cara lain. Kadang-kadang kita pergi ke kawasan banjir ini hanya bersembang dengan mangsa banjir pun dah cukup untuk mereka luahkan supaya mereka dapat rasa beban tu hilang sedikit sebanyak. Kita mendengar luahan mereka. Jadi banyak cerita yang Astro Awani kongsikan untuk berkaitan dengan mangsa banjir sejak daripada Bah Besar pada 19 Disember lepas. Jadi kita harapkan ramai rakyat Malaysia turun untuk membantu mereka. Dan dalam masa yang sama juga kita beralih sedikit, Hafizi, kepada perkembangan sukan, yang mana kita tahu bola sepak ni walaupun dia sukan nombor 1 dalam negara, tetapi Malaysia kalau kita lihat prestasinya, skuad Harimau Melaya sekarang ini boleh dipersoalkan kenapa sedemikian rupa. Kita dapat lihat bagaimana Piala AFF kita tersekat di peringkat kumpulan
Dan itulah yang perlu ramai sebenarnya mempersoalkan, terutama peminat fanatik bola sepak sendiri mempersoalkan bagaimana sebenarnya Malaysia boleh terkandas pada peringkat kumpulan tersebut. Dan berdasarkan laporan prestasi pasukan kebangsaan untuk Piala AFF 2020 di Singapura baru-baru ini akan dilaksanakan oleh Badan Siasatan Bebas Pasukan Harimau Malaya, yang ini diketuai oleh bekas pemain kebangsaan dan mantan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Del Akbaran. Kata penubuhan Badan Siasatan Bebas itu diumumkan oleh Presiden FAM sendiri, Datuk Hamidin Muhammad Amin. Katanya Del Akbar diberi mandat untuk melantik beberapa individu lain bagi menganggotai badan siasatan itu, terdiri daripada mereka yang pernah memegang jawatan bola sepak, termasuk bekas pemain serta jurulatih tapi tak pegang sebarang jawatan ataupun anggotai mana-mana jawatan kuasa FAM ketika ini. Dan tugas utama badan bebas ini untuk lakukan siasatan bedah siasat terlebih dahulu terhadap laporan analisis lengkap daripada Barisan Kejurutihan dan Pengurusan Pasukan Kebangsaan mengenai prestasi Harimau Malaya sepanjang kempen di Singapura, dan yang telah pun siap dan diserahkan kepada Sekretariat FAM baru-baru ini. Hasil bedah siasat ini akan dibentangkan oleh Datuk Del Akbar bersama langkah-langkah penambahbaikan kepada Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan FAM untuk dibincangkan. Jadi ini kekalahan kalau kita lihat kita gagal mara ke pusingan separuh akhir di Singapura selepas tamatkan kempen di tanggal ketiga kumpulan B. Catatkan 2 kemenangan awal tapi tewas banyak sekali kepada Indonesia, Vietnam, dan Tang Cheh Ho sebelum ini telah pun meletak jawatan sebagai jurulatih, dan ini boleh dilihat sebagai ambil tanggungjawab lah atas prestasi skuad Harimau Malaya yang dalam Piala AFF ini. Jadi ini menimbulkan persoalan sebenarnya, Hafizi, sebab kita tahu sekarang ni isu sukan ini adalah berkaitan dengan pengguguran 144 ataupun 140 tak salah saya atlet-atlet dalam pelbagai atlet ini, tak kira lah sukan apa sekalipun. Mereka ini digugurkan disebabkan oleh kekangan dana, kekangan orang kata bajet yang dikurangkan terhadap mereka. Jadi ini menimbulkan persoalan kepada sukan mana sebenarnya yang patut kita salurkan lebih bajet supaya kita dapat hasilkan prospek yang baik untuk sekurang-kurangnya menangi piala, menangi pingat emas dan sebagainya. Dan ini juga menimbulkan persoalan sama ada bagaimana hidup atlet-atlet yang terkesan akibat daripada potongan bajet ini, sebab ada antara mereka yang mengatakan bahawa mereka ni sepenuh masa bersukan tetapi RM800 sebulan allowance diberikan oleh MSN. Jadi boleh ke mereka nak capai prestasi mengagumkan dengan terpaksa memikirkan hal keuangan yang lain, Hafizi? Pastinya kupasan ni nanti kita akan bawakan juga. Kita akan dapatkan juga kupasan lanjut mengenai perkara ini. Mungkin sempat kita nak lihat juga paparan muka hadapan sedikit. The Star sebagai contohnya hari ini meng-highlightkan ataupun hari ini memperincikan mengenai Prop Begins, iaitu apa yang telah pun kita ulas sebentar tadi. Siasatan akan dimulakan oleh PDRM kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, dan juga kita lihat kepada berita harian tubuh badan bebas siasat tuduhan ke atas Azam Baki. Ini pun telah pun kita perincikan sebentar tadi, melihat kepada kes isu skandal dakwaan yang mengatakan KPSRM memiliki pemilikan saham yang melampau, dan juga confidence boost needed di New Straits Times, melihat kepada booster shot dan juga akhbar satu lagi Sinar Harian. Dan di mana di Sinar Harian kita dapat lihat ini antara perinciannya, Hafizi. Ya. Ya, isu bos SPRM terus kusut. Jadi anda boleh dapatkan paper-paper ini sekiranya anda mahu, dan juga semestinya di Awani Pagi dan juga di Buletin Awani kita akan berikan anda segala informasi yang terkini dan juga yang komprehensif untuk kita sama-sama mengetahui isu semasa dalam dan juga luar negara, Fizi. Ya, sekian daripada kami. Saya Fizal Zaman dan Hafizi Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.